Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada orang tularkan perkara ini. Kata mereka, Anwar bakal mendapat 12 ahli parlimen baru. Dari mana 12 ahli parlimen itu? Ini bukan lompat parti. Ini bukan dari Parti Bersatu. Ini pun bukan daripada Parti PAS. Ini pun bukan daripada Perikatan Nasional, tapi yang ini original baru. 12 ahli parlimen baru bakal diperoleh oleh Anwar, kata mereka. Apa cerita? Bagaimana Anwar boleh dapat 12 ahli parlimen baru itu? Ikuti terus ulasan selepas ini. Saudara-saudara sekalian, Anwar Ibrahim sekarang ini sudah mendapat lebih daripada 2/3, lebih daripada 150 ahli parlimen di Dewan Rakyat di parlimen pada waktu ini. Ini menyebabkan kerajaan Anwar Ibrahim sangat stabil, kerajaan perpaduan ini sangat stabil dan tidak mungkin akan digugat sehingga PRU 16 akan datang. Tapi yang lebih menarik lagi ialah dikatakan Anwar Ibrahim bakal mendapat 12 parlimen baru. Kalau dia menang lagi, dan kalau GPS menang lagi, dan kalau 12 kerusi parlimen itu dimenangi oleh komponen kerajaan perpaduan. Dipetik daripada mykmu.net, dikabarkan bahawa 12 kerusi parlimen baru di Sarawak bakal dibuat. Sabah dan Sarawak dijangka mendapat tambahan kawasan parlimen selepas tamat proses persempadanan semula dengan Sarawak. Menerima sekurang-kurangnya 12 kerusi lagi, kata seorang wakil rakyat. Ahli parlimen dari Gabungan Rakyat Sarawak, Gabungan Parti Sarawak GPS yang enggan dinamakan berkata, jumlah kerusi parlimen Sabah dan Sarawak akan meningkat tidak lama lagi. Sarawak mungkin mendapat minimum 12 kerusi. Saya percaya parti politik dalam GPS sedang bekerja di kawasan berpotensi bagi cadangan kerusi baru, katanya. Bertahun lamanya ahli politik Malaysia Timur menggesa Sabah dan Sarawak mendapat 1/3 kerusi parlimen, sejajar status sama taraf dua negeri itu di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Kalau ini benar-benar berlaku, 1/3 kerusi di parlimen adalah datang daripada Sabah dan Sarawak, makna kata Sabah dan Sarawak kini mempunyai kuasa yang lebih besar, iaitu jadi penentu atau kingmaker. Jadi apabila Sabah dan Sarawak menjadi kingmaker, maka ini akan memberikan keuntungan besar kepada Sabah dan Sarawak. Saudara-saudara sekalian, pada waktu itu dijangkakan Sabah dan Sarawak akan lebih diambil berat dan dipandang bukan dengan satu mata lagi, tapi dengan perhatian yang penuh. Buat masa ini, kerusi parlimen di Sabah dan Sarawak kurang daripada 2/3. Ketika berucap pada Hari Malaysia di Kuching pada 16 September, Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi jaminan berdasarkan MA 63 Sabah dan Sarawak perlu melaksanakannya secepat mungkin, katanya. Bulan lalu, Ramkalpal Singh ketika menjadi Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi berkata, proses persempadanan kawasan pilihan rakyat telah bermula di Sarawak. Katanya kajian akan dibuat di Sabah pada 2025 dan Negeri Semenanjung pada 2026. Semenanjung ketika ini mempunyai 166 atau 75% daripada 222 kerusi parlimen. Manakala baki 25% lagi atau 56 kerusi melibatkan Sarawak. Sarawak 31 dan Sabah 25 kerusi. Seorang lagi ahli parlimen GPS enggan mendedahkan perincian kawasan terlibat persempadanan. Kami sedang ke arah itu, terutama kawasan luas parlimen sedia ada di pedalaman yang memerlukan perhatian tambahan pembangunan, katanya lagi. Sumber daripada agensi kerajaan berkata, pengumuman berkait perkara itu berkemungkinan dibuat tahun depan. Ia masih di peringkat awal, namun pengumuman akan dibuat bila tiba masanya.
Pada Oktober dilaporkan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu akan menubuhkan jawatan kuasa memaju cadangan penambahan kawasan Parlimen di Sarawak. Premier Sarawak Abang Johari Openg berkata, cadangan tersebut sejajar dengan MA 63 dan akan diserahkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Saudara-saudara sekalian, ini satu berita yang paling menarik dan amat menggembirakan rakyat di Sabah dan Sarawak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu laporan paling mengejutkan kita. Siapa sangka dua pegawai SPRM didakwa telah pun merompak ahli perniagaan warga China dan rompakan mereka itu hampir bernilai 1 juta ringgit. Namun demikian, dua pegawai SPRM tersebut mengaku tidak salah apabila didakwa merompak ahli perniagaan warga China. Apa cerita? Ikuti terus ulasan selepas ini. Hafizi Radzi dan Fahmi Nur dituduh merompak Kun Gua di kediamannya di Jalan Ampang 2 tahun lalu. Dua pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas tuduhan merompak seorang ahli perniagaan warga China 2 tahun lalu. Hafiz Radzi dan Fahmi Nur didakwa merompak secara berkumpulan terhadap Kun Gua pada 10 Disember 2021 melibatkan wang tunai RM952,690 dan 1.225 yuan termasuk beg bagasi dan beg Louis Vuitton di kediaman ahli perniagaan itu di Jalan Ampang. Sekiranya didapati bersalah, Hafiz dan Fahmi masing-masing berdepan hukuman maksimum penjara sehingga 20 tahun dan boleh disebat. Hakim Izralizam Sanusi menetapkan jaminan bagi kedua-dua tertuduh sebanyak RM12.000 dengan seorang penjamin. Hakim turut mengarahkan Hafiz dan Fahmi melaporkan diri di balai polis terdekat setiap bulan sehingga pelupusan kes. Pasport kedua-duanya juga ditahan mahkamah mengikut syarat jaminan mereka. Mahkamah menetapkan 5 Februari 2024 bagi sebutan semula kes. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Izalina Abdullah, manakala Peguam S. Ravin Chandran dan R. Vikraman mewakili Hafiz dan Fahmi. Sementara itu, bekas pegawai SPRM dituduh di satu lagi Mahkamah Session kerana merompak warga China tersebut di lokasi sama. Azwan Asli diminta dibicarakan atas pertuduhan rompakan berkumpulan. Dia diberi ikat jamin RM10.000 dengan seorang penjamin. Saudara-saudara sekalian, apabila ini berlaku, kita sebenarnya terkejut. Kerana bagaimana pegawai-pegawai penguatkuasa boleh didakwa seperti itu. Walau bagaimanapun, kita tak nak mengganggu siasatan, terpulanglah kepada apa yang didedahkan di mahkamah nanti. Semoga siapa yang benar dapat kebenaran dan siapa yang salah dapat hukuman. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini.